Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini di Masjid Taman Putera Perdana Puchong. Terima kasih banyak saya ucapkan pada seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para pemimpin masyarakat, seterusnya adik-adik, anak-anak, moga-moga semuanya dalam rahmat Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, malam ini akan kita bincangkan satu tajuk, iaitu tajuk yang saya fikir dalam banyak-banyak poster, inilah poster muka saya paling kemik diambil, yang memang nampak bimbang sungguh ni. Kita dah lah tak handsome, dia ambil gambar macam tu pula lagi lah. Tak apalah, nampak sungguh bimbang tu. Saya pun bimbang juga, memang macam ni ke muka saya. Tak apalah, ada apa pada gambar kan, yang penting wajah sebenar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita seperti yang telah pun diwar-warkan, iaitu berkaitan tentang kebimbangan di akhir zaman. Seringkali kita mengungkapkan persoalan, adakah kita ini benar-benar berada di akhir zaman? Sama ada kita terima ataupun tidak, memang kita telah pun berada di akhir zaman. Apakah buktinya kita berada di akhir zaman? Surah Muhammad ayat 18. Surah Muhammad ayat 18, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahu baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Kalau ada di kalangan orang-orang yang ingkar, masih tak nak terima ingatan dari Allah, maka tidak ada lagi yang mereka tunggu, melainkan saat kiamat akan datang secara tiba-tiba dan mengejut. Kerana sesungguhnya telah ada tanda-tanda kedatangan kiamat. Surah Muhammad ayat 18. Jadi kalau Allah sendiri telah pun sebut bahawa dunia ini akan ada penamat penghujung yang disebut sebagai kiamat, dan sebelum datangnya kiamat dia akan ada tanda-tanda terlebih dahulu. Dan tanda paling besar kiamat ataupun akhir zaman kita dah di penghujung adalah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana wasa'ah kahataini." Sabda Nabi, diutuskan aku dengan berdentumnya kiamat adalah seperti ini. Nabi merapatkan dua jari Nabi yang mulia, jari telunjuk dan juga jari tengah, dirapatkan. Artinya, aku diutuskan, ini kiamat macam ini. Kalaulah Nabi kata aku diutuskan, ini kiamat, oh selang banyak jari, lambat lagi. Itu yang berpoya-poya lagi tu, lambat. Tapi Nabi diutuskan 1400 tahun yang dulu, dan ini kiamat berkembar. Artinya kiamat ni is just around the corner lah, dah tak lama lagi dah. Tanda-tanda cukup banyak. Sebab itu dalam hadis-hadis yang kita banyak pelajari, para ulama menyimpulkan tanda-tanda kecil kiamat itu banyak, kurang lebih ada 120 tanda-tanda kecil. Dan kebanyakan tanda-tanda kecil ni pun telah banyak pun berlaku. Ibu melahirkan tuan. Seorang ibu melahirkan tuan, maknanya anak tu nanti akan boleh bersikap memerintah maknya sendiri. Banyak dah berlaku dah.
Kedua, manusia ataupun dahulunya pengembala kambing unta sibuk meninggikan bangunan-bangunan. Tuan-tuan, kalau tengok tanah Arab sekarang ni, ngeri kita tengok, seram kita tengok. Dia punya tahap pembangunan dia itu luar biasa. Yang asalnya kawasan-kawasan tempat itu bernilai ibadah, telah beralih arah menjadi tempat yang lebih kepada pelancongan. Banyak tuan-tuan. Banyak dah. Tinggi-tinggi bangunan satu hal. Lepas tu mewah-mewah pula tu. Kalau tuan-tuan berkesempatan lah, banyaklah hotel-hotel di sana. Kalau di Mekah, Madinah tu, kalau di Madinah tu ada satu hotel tu, kalau tuan-tuan duduk buat umrah, ziarah bulan Ramadan, 10 malam akhir, ada satu hotel tu, satu malam 12,000. Satu malam ya, 12,000. 12,000 ringgit tuan-tuan. Balik tak tahu jadi apa dah. Satu malam tahu, bukannya pakej pergi 2 minggu tu 12,000, satu malam 12,000. Itu 10 malam tak akhir. Kalau malam-malam biasa dia bagi diskaun lah 8,000 atau 7,000 satu malam. Satu malam. Itu. Jadi macam mana nak buat tuan-tuan? Inilah dia. Baik tu bila dah bayar mahal, takkan tak selfie nunjuk ke orang. Jemput makan ya, rezeki dari Allah. Mohon doakan. Kau nak tunjuk kau banyak duit ke, kau memang rezeki dari Allah? Tu cerita lain. Dia ada sekarang ni ulama-ulama banyaklah bincang dalam kitab. Tapi kalau ulama kontemporari banyak menyebut, ada juga di akhir zaman ni dia panggil riak secara kreatif. Ada riak secara kreatif. Dia nak riak tapi tak nak nampak riak, tapi dia kreatif. Apa tandanya? Kadang kita pernah sembang kot dengan mana-mana orang. Kita tanya dia, abang anak ni adik-beradik berapa orang? Oh, adik-beradik saya ramai Ustaz, ada 7 orang. Oh, 7 orang Tapi biasalah Ustaz, dalam 7 orang tu, saya bukan nak kata lah, mak pun harap saya je. Memang saya je lah kan. Saya pendapatan gaji bukan banyak pun, tapi saya je lah hantar mak, uruskan mak. Yang saya bukan nak kata. Engkau katalah tu. Riak secara kreatif. Kenapa perlu jatuh ke orang? Kenapa perlu buruk ke adik-beradik yang lain di hadapan orang yang tak pernah kenal keluarga sendiri? Nah itu, syaitan ni terror tuan-tuan. Dia tahu dah kita orang masjid. Dia tak kacau puak-puak yang memang grup dia. Ini yang nak jadi baik-baik ni semua. Oh, engkau baik cara itu, aku kacau engkau cara itu supaya engkau pun terjerumus sama juga. Riak secara kreatif. Kita tanya masjid ni cantik dengan kipas besar atas kepala. Indah, sedap, kapet baru sedap semua. Oh, hebat masjid. Tengok ahli jawatan kuasa, program-program, catat organisasi, program, wah, takwim, semua hebat . Kita pun tanya, oh bagus ni masjid nampak aktif ni, bagus ni. Tanda-tanda calon-calon dapat masjid cemerlang contoh ni. Alhamdulillah lah Ustaz, doa-doa lah Ustaz. Ujung tahun ni kita nak buat karnival. Kita buat karnival, maulid Nabi semua besar-besar lah. Kita panggil Habib, panggil itu ini. Oh, bagus. Tahniah. Buat. Itulah Ustaz. Ustaz doa lah Ustaz ya. Moga-moga kami ni yalah kalau bukan nak kata lah, kalau nak harap AJK lepas. Tuan-tuan faham tak ni? Kalau tak faham saya ulang balik. Riak secara kreatif. Engkau dah buat semua dah bagus, sudahlah. Kenapa nak kena condemn orang? Kenapa nak mengatakan orang dulu tak bagus, orang dulu geng-geng pencen belaka kreatif, tak ada IT, tak pandai, TikTok tak ada. Tak boleh lah macam tu. Ini yang Allah nak ajar, Nabi nak ajar, buat amal soleh itu secara solid. Jangan terkait-kait dengan mana-mana sekalipun. Kadang amal dah soleh, penat macam tu hujung mengata orang. Itu tak nak. Kita mandang, puak tu tak semayang, puak ni tak. Kita yang semayang mengata orang pula. Jam. Itu yang bimbang tuan-tuan. Akhir zaman ni dia macam-macam kreatif. Ingatkan media sosial je kreatif. Riak pun ada kreatif. Dah lah tu lari tajuk pula. Pak-pak Arab ni sibuk meninggi bangunan tingkat-tingkat tinggi-tinggi dah. Saya dah sampai dah. Burj Khalifa tu saya dah sampai dah. Tingkat atas kali tu. Berapa minit tak sampai. Berapa minit ada sampai ke atas paling tinggi. Tu pun Saudi, bila orang tanya Saudi berapa tingkat dia orang akan buat paling tinggi, dia kata kami akan tunggu Dubai dulu.
Berapa tinggi dia buat, kami akan buat lagi tinggi. Lain macam dia punya jawapan. Oh tuan-tuan, memang terzahirlah apa yang Nabi SAW sebutkan benar-benar pun berlaku. Apa lagi? Ramai manusia di akhir zaman sibuk mengindahkan masjid. Masjid cantik, kapet sedap, aircon sejuk, lampu cendelia apa no. Wah, sejambak tu. Ada satu masjid saya pergi Malaysia, dia punya lampu tu saja 2 juta. Lampu saja tahu 2 juta. Orang tapi alhamdulillah masa saya datang tu ramai. Okeylah. Tapi tak sampailah 2 juta orang tapi semua datang sibuk tengok lampu pada saya. Dah lah kita tak puas insum, tengok lampu pula lagi. Lampu 2 juta tuan-tuan. Ya Allah, akhir zaman tu tuan. Tak apalah dia kata ini tujuan nak menarik orang. Tak apalah. Masing-masing lah dia ada kemampuan, dia buat cara dia. Tapi janganlah sampai faktor utamanya nak mengimarah itu terabai. Akhir zaman juga memperlihatkan, kata Nabi SAW, golongan perempuan ataupun wanita itu lebih ramai daripada lelaki. Sampai satu keadaan nanti ni seorang lelaki bersamaan dengan 50 perempuan. Ramai. Tambahan pula sekarang tuan-tuan, kita di Malaysia ini dibuat kajian purata rakyat Malaysia punya umur adalah 78 tahun. Daripada 78 tahun tu pula, kebanyakan lelaki umur 72 tahun itu kebanyakan lah. 72. Perempuan boleh cecah sampai 75. Maknanya memang lelaki banyak meninggal dulu dah berbanding perempuan. Dan ibu tunggal lah banyak. Jadi tuan-tuan, kalau ada ibu tunggal ni banyak, kadang macam-macam hal boleh jadi. Jadi siapakah yang nak membela nasib ibu tunggal kalau bukan tuan-tuan semua? Betul tak? Angguk tak berani. Memang tak lah. Akhir zaman tu ni yang kita bimbang ni. Pandai dengan tu orang. Dan banyak lagi tuan-tuan, banyak ni kalau saya cerita dengan tuan-tuan pun nampak muka bimbang, berkerut cerita akhir zaman ni. Kalau dalam hadis yang lain Nabi SAW, ini akhir-akhir zaman ni pun banyak juga orang duk bincang isu tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi ni tuan-tuan, ya Allah, punyalah. Kita ni, baik tu kalau belajar tentang hadis-hadis fitan ataupun hadis akhir zaman, fitnah akhir zaman, kita tak akan menggelabah dalam isu ini. Di saat dunia seakan-akan Islam ditindas, semua dah mula mencari agaknya siapakah sang penyelamat. Manakah Imam Mahdi yang disebut-sebut dulu, mana-mana. Oh, ramailah pakat mengaku Imam Mahdi sekarang ni. Saya pun bahaya tuan-tuan, bukannya apa, dah mengaku. Engkau imam masjid engkau tak kenal, sibuk nak mengaku Imam Mahdi dah. Ya Allah. Dalam hadis banyak Nabi sebut, ni saya sebut sikit-sikit lah. Tanda-tanda kalau benar dia itu adalah Imam Mahdi tuan-tuan. Benda paling jelas sekali dia adalah orang Arab, tu je. Dahlah dia orang Arab, dia adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Confirm hidung mancung. Hidung mancung. Kalau macam jambu air dibelah dua, kau tak payah mengaku lah Imam Mahdi. Kau jadi Imam Asa sudahlah. Itu kena pesan, ingat. Dan dia juga adalah seorang yang usianya antara 30 sampai 40 tahun. Dan dia juga adalah seorang yang sangat tak inginkan jawatan dan kekuasaan. Dia tak nak pun, tapi dia dipilih. Dan namanya juga yuwati usmuhu ismi. Kata Nabi Muhammad SAW, nama dia sama dengan nama aku. Nama ayah dia pun sama dengan nama ayah aku, Muhammad bin Abdullah. Itu nama dia sama, Muhammad bin Abdullah. Pun ada orang mengaku, ya saya pun sama, hidung mancung, saya pun Muhammad, pun bin Abdullah juga. Okey. Dan dia juga adalah seorang yang akan dibai'ah di Kaabah. Kalau seorang tu dia tiba-tiba dia mengaku depan pintu Maidin, something wrong. Saya ni Imam Mahdi tuan-tuan. Memang kena tangkap lah tu. Tak boleh. Dia bai'ah, dia mesti di depan Kaabah. Dan banyak lagi lah. Sebab kita sebut ni bukan apa, ajaran sesat banyak sekarang ni. Ya Allah, pening kepala tuan-tuan. Dah lah pening. Dia punya soalan-soalan dia pun, kita kalau ilmu tak kuat, pasak ilmu tu tak teguh, dengan kita pun hanyut.
Dia kata, ustaz, sekarang ni berapa ramai orang bukan sembah Allah pun sekarang ni. Syirik sekarang ni ramai. Orang masjid berapa banyak syirik. Oh, jam. Apa syiriknya bang? Banyak syirik ustaz sekarang ni. Kat mana? Celah mana kata syirik tu? Orang sekarang tak sembah Allah dah. Benda tu yang semayang di masjid yang tadi, yang maghrib, yang isyak, subuh tu, dia lah tu. Sembah Allah lah tu. Tak, dia orang sembah jam. Sembah jam apa pula? Iyalah ustaz, kalau betul dia orang sembah Allah, kenapa subuh kena ikut 6 suku? Zuhur nak kena 1 lebih, maghrib 7:30, 7:20. Kenapa kena waktu-waktu? Semayanglah bila-bila. Apa Allah ni memang ada office time ah? Office hour? Tuan-tuan kalau jumpa orang macam tu, tuan-tuan nak jawab apa selain daripada rendam dan kolah? Dia boleh tanya, tak, kalau sembah Allah kenapa nak ada time? Kenapa? Rakaat pula tu, subuh mesti 2, 4. Sembah Allah ni tak mengira rakaat lah, dia kata. Oh, bahaya. Sebab tu ini satu soalan, banyak lagi soalan. Saya ingat saya bawa tu dengan tuan-tuan berpening nanti. Jam. Sebab tu saya ingat akhir zaman ni banyak benda kena dipasakkan ilmu agar kukuh. Kalau tidak, tuan-tuan, dengan kita sekali hanyut. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara kebimbangan yang juga disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, antaranya Nabi menyebutkan bila dunia menjelang kiamat nanti, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halalin aw haramin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang zaman pada manusia nanti yang mana mereka tidak akan lagi peduli sama ada harta yang mereka peroleh itu datang daripada sumber yang halal ataupun yang haram, dia balun sama saja. Dia dah tak peduli dah. Dia tak ambil kira dan tidak cakna terhadap sumber itu. Dia tak peduli dah. Dia kata ni kalau nak kira halal haram, haram halal, meletih bila nak untung buat dia kata, darurat. Saya ingat benda ni tuan-tuan pun akui. Lagi-lagi pula kalau tuan-tuan pergi melancong, pergi luar negara, tuan-tuan tengoklah perangai member. Nak kata member kita tak sampai hati pula. Entah member siapa tu, macam tu lah. Tourist guide, tu kan orang Islam. Dah bagi tahu siap-siap dah. Tuan-tuan semua, hotel yang kita duduk ni halal. So esok breakfast jangan risau, halal semua. Cuma sekeliling hotel ni semua tak halal belaka. Tak halal. Jadi kalau nak beli makan ke apa, beli siap-siap kat mana kedai apa, bawa balik ke hotel. Jangan betul ada seorang tapi sedap dia punya bau, dia sedap, dia tumis tu sedap Orang kata dah. Tapi ustaz, kita kan darurat. Allah Ta'ala tu kan, semua tu kan Allah Ta'ala cipta benda tu. Geram sungguh lah. Kadang yang cakap tu janggut sampai pusat tu geram tu. Segenggam janggut cakap, ya Allah, boleh kot ustaz, boleh kot, benda boleh ejah kadang-kadang bila dia tanya macam tu, teringat saya yang Nabi sebut ni, akhir zaman orang dah tak peduli halal haram dah, makan Mari setengah lain pula terlalu menjaga pula. Ada setengah negara, dia walaupun contoh makanan tu makanan yang biasanya familiar dengan orang non-Muslim, tapi ada logo halal daripada jabatan agama tu, bolehlah makan. Ada logo halal tu, boleh makan. Makanlah, bismillah, makanlah. Dah ada perakuan lah. Dia boleh pergi sibuk tanya tukang masak, semayang tak? Ada setengah melampau sangat, ada setengah ringan-ringan sangat. Tapi saya ingat yang puak ringan ni lagi banyak. Macam itu saya pergi ada satu negara tu, banyak sangat kamera, payah nak sebut kan, nanti saman pula negara tu nanti. Dia sidang media orang ni. Negara tu tuan-tuan, dia punya makanan tu, tuan-tuan jangan tanyalah halal tak halal. Melainkan tuan-tuan pilih package tu, package yang memang mesra Muslim, senang.
Tuan-tuan minta tangkap muat buat DIY sendiri-sendiri, buat pergi, jangan gamble pergi booking sendiri nu sendiri, jangan. Pasal ada setengah negara babi tu tak semua yang haram. Yang haram tu babi yang pink-pink tu, warna pink, yang golek-golek, tu kan, yang gebu-gebu tu. Yang halal yang hutan, bagi dia itu organik. Macam ayam kampung kan, yang tu boleh, yang tu halal, babi yang tu halal. Yang pink-pink, yang gebu-gebu ni, yang babi timbang ni, ini halal dia. Ini haram, tak boleh dia kata. Bagi dia punya makanan pun kadang, apa benda ni? La ilaha illallah. Jam. Ada pula satu lagi, dia punya pahaman dia, babi itu memang haram, tapi kalau disembelih itu halal. Betul. Kadang-kadang kita ni suka makan bakso, yang jual pun pakai songkok, tapi babi pak. Aduh, kita nak jadi sebu kepala. Seminggu tengok dengan besar-besar pula tu dia punya poster tu. Ada member kata, ini aku duduk seminggu duduk sini, kembang hidung jadinya. Ya Allah. Tapi ada juga kata, jadi kalau kita darurat boleh kot ustaz. Kalau macam dalam hutan ustaz, tiba-tiba dah tak ada apa nak makan, boleh kot. Nampak babi lu boleh kot. Punyalah banyak lagi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang kau nak terekam sangat, babi teringin sangat. Kenapa? Ini Nabi sebut akhir zaman manusia dah tak peduli halal haram, tak peduli lagi dah. Tambah dalam urus niaga, perniagaan, buat review yang benda tu tak sedap, claim kata sedap, overclaim. Terbaik, saya makan bau sekali, hilang semua. Jantung dah tak ada, kencing manis tak ada, semua tak ada dah. Kena kencing banyak tu. Lepas tu ambil duit hasil daripada pengakuan tipu. Orang makan habis berpenyakit semua. Apa pasal ni? Tak boleh macam tu. Banyak Nabi sebut. Apa lagi yang Nabi SAW sebut? Akhir zaman juga akan berlaku. Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yazharul jahlu wa yafshuwaz zina. Nabi SAW sebut tanda-tanda dunia menjelang kiamat juga. Ilmu akan diangkat. Apa makna ilmu itu diangkat? Iaitu biqabdil ulama, iaitu Allah mematikan para alim ulama. Minta maaf lah tuan-tuan, dia alim ulama, dia tak sama dengan mana-mana tokoh sukan, tokoh seni, takkan sama. Maksudnya apa? Kalau hilangnya dia, pepatah Melayu kata apa? Patah tumbuh hilang ganti. Ulama tak sama macam itu. Kalau dia meninggal, nak cari ganti dia pula, anak sendiri belum tentu. Kadang-kadang saya ingat tuan-tuan pun pernah, ayah dia tu atau tuan guru tu memang hebat. Huraian, tafsiran, hadis, dia baca, penghayatan dalam bicara dia dengar. Kita dengar memang sayu sedap. Dan dia pun ada anak dia pun ustaz. Tapi bila ayah dia dah meninggal, kita panggil lah anak dia mengajar. Tak sama kan? Tuan-tuan pun pernah jumpa kan? Anak darah daging tu bukan anak murid, anak sendiri. Kadang tak sama dengan penyampaian si ayah dia itu. Tu ulama dia lain. Meninggalnya seorang ulama nak ganti tu payah. Pelakon, penyanyi ramai. Kadang pelakon tu belum meninggal, ramai lagi pelakon lagi best pada dia. Sebab tu kalau meninggal pun kadang orang ingat tak ingat macam tu ya. Ulama ni dia lain. Dah lah pula bila meninggalnya ulama tu Nabi sebut akan muncul pula puak-puak yang jahil. Yang mana mereka ini dah lah jahil satu hal, mereka akan bercakap dengan penuh kebodohan. Tuan-tuan kalau pergi umrah, berapa banyak mufti-mufti jalanan tuan-tuan akan jumpa. Tahu mufti jalanan. Tuan-tuan tanya, dia takkan senyap, dia akan jawab dengan penuh kebodohan. Jawab, dia menjawab ya. Bahaya tuan-tuan. Tak kira Melayu ke Arab sama je. Itu. Lagi apa Nabi sebut? Ilmu itu diangkat. Wa yazharul jahlu, terzahirnya kebodohan. Berapa banyak tuan-tuan? Dulu orang bodoh susah nak detect dia ni bodoh tak bodoh. Tapi sekarang bukanlah kita kata senang, tapi macam tak payah nak sibuk-sibuk cari. Senang nak tahu ya siapa yang bodoh menerusi percakapan, komen di Facebook. Ingatkan cerdik sangat, muka handsome. Cakap-cakap dia itu penuh kebodohan. Saya ni walaupun tak pakai tudung, setahun 20 kali pergi umrah.
Saya ni walaupun seksi macam ni, saya menyumbang untuk 10 buah masjid. Setiap masjid 100,000 saya bagi. Yang pakai tudung ada bagi sedekah. Tuan-tuan, macam mana? Okey ke? Dia kata dia pakai seksi, tapi dia banyak menyumbang untuk masjid. Yang tak seksi bagi apa? RM10 pun ungkit. Cakap tu, nampak tak? Ini Nabi sebut, kebodohan akan terzahir. Baik itu bahasa budak-budak sekarang, bodoh itu memang percuma, tapi jangan ambil semua. Tinggallah orang lain sikit, semua dia nak ambil. Tak faham Kena ada TikTok ni baru faham. Kenapa sekarang ni ramai orang kencing manis? Sebab dia makan duit haram. Astaghfirullahalazim. Siapa makan Panadol masuk neraka. Yang cakap ni pula follower bukan sikit, 1,000 orang. Tuan-tuan faham tak? Kena ada TikTok lah tuan-tuan. Kita tak faham, tak sampai. Cakap apa benda ni? Ini kita bimbang akhir zaman. Kalau dia bercakap dalam nada yang sunyi, tak ada siapa bagi sokongan, tak ada yang like, tak ada yang, ramai pula mengikut, menyetujui pula tu. Allah. Dia orang kalau dah terpesong dengan pahaman yang salah, nak tarik balik bukan senang. Dulu di Malaysia kita, masa tu musim-musim PKP lah, orang pakai duduk rumah kan. Kita kan heboh dengan satu ajaran mimpi. Ajaran mimpi kan. Perempuan, seorang perempuan, dia selalu buat live, cerita mimpi-mimpi apa akan jadi tu kan. Dan akhirnya dia dah pun dimurnikan akidah dia, dah kembali ke pakai jalan lah. Follower dia tak ramai manalah. Saya dengar-dengar dalam Telegram, dekat mana-mana pun ada dalam 1,000 orang lah, 2,000, 3,000. Tok gurunya itu dah insaf dah. Anak murid dia masih berpegang lagi. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Orang kalau terlajak perahu, terlajak jalan, tersilap langkah, boleh tarik balik. Tersilap pahaman akidah, nak tarik balik payah. Dulu ada satu ajaran yang sama juga, kurang lebih pahaman kok mimpi, mempercayai turun pada langit, belajar betapa di gua. Tok guru dia insaf dah. Dan siap tok guru dia buat statement dengan anak-anak murid semua. Kita yang saya ajar selama ni semuanya tak betul. Jadi marilah kita kembali. Tahu dia orang cakap apa? Yang bercakap ni adalah syaitan. Guru kami yang sebenar sudah berada di syurga. Astaghfirullah. Nampak tuan-tuan? Macam mana nak buat? Sebab itulah kita syukur pada Allah Ta'ala. Kita Malaysia ada JAKIM, ada Jabatan Agama. Selangor kita ada JAIS. Sangat memantau guru-guru yang datang mengajar ni. Sekali dia salah ajaran tuan-tuan, orang pegang itu lama. Oh ya Allah. Dia tak nak balik tu satu hal. Pemurnian akidah tu bukan senang. Ustaz-ustaz kita tu diancam bunuh. Kan ada negeri kan. Penguat kuasa kena tembak di rumah. Gara-gara kerana nak membantah ajaran sesat. Na'udzubillah min zalik. Apa lagi tuan-tuan? Nabi SAW sebut juga wa yazharul jahlu, kebodohan terzahir, wa yafshu zina, dan berleluasanya perlakuan zina. Zina itu di mana-mana tuan-tuan berlaku. Ada statistik yang saya dapat ni pun agak tak up to date lah, yang masa terkini. Tapi dahulunya saya pernah dapat satu dapatan ni, jumlah ini pun membimbangkan kita. Anak tidak sah taraf di Malaysia ni bukannya sikit tuan-tuan. Dibuat kajian dalam setahun ada 257,411 orang. Maknanya penzinaan itu berlaku kurang lebih setiap 20 minit sekali. Ataupun lahirnya anak-anak luar nikah, dulu orang panggil kan, kasar katanya, anak tidak sah taraf. Itu dalam beberapa minit sekali lahir, dibunuh, ada yang dilempar hantar jadi anak angkat dan macam-macam lagi. Dahsyat tuan-tuan, anak-anak zaman sekarang ni benda yang amat menakutkan kita. Kecanggihan teknologi yang ada di tangan kita. Sahabat saya ada seorang, dia ni mengajar sekolah.
Terkejut monkey dia. Tahu terkejut monkey? Terkejut baruk lah. Terkejut monkey wal chimpanzee lah. Terkejut sungguh-sungguh. Dia buat spot check. Sebab dia dapat laporan ada budak sekolah rendah, ada bawa rokok. Laporan sampai. Jadi dia buat spot check. Buat spot check, dapatlah rokok tu. Tapi Tuhan nak tunjuk, rokok dapat, handphone pun dapat. Senyap-senyap budak-budak ni seluduk bawa telefon pergi sekolah. Tapi sebagai guru kan, telefon ni dia ada rasa sikit lah. Pasal apa ada sebab bawa pergi sekolah. Allah Ta'ala nak tunjuk. Tiba-tiba tuan-tuan dengan telefon tu dia tak lock screen ke apa, video lucah. Video lucah tu pula ditonton beramai-ramai. Ditanya budak tu, mana dapat video ni? Abang bagi. Nanti dulu, abang dapat mana? Abang share dalam grup Telegram family kami adik-beradik. Tuan-tuan tahu budak tu dah jawab apa? Dia 3. Tengok video lucah, ramai-ramai tau, berjamaah dia kata. Kalau seorang pahala 1, ramai 27. Tu semayang. Tuan-tuan, benda tu boleh akses sekarang ni sampai ke telefon. Dia duduk dalam bilik, dia belajar online, kunci pintu, kita apa pun tak tahu. Adik buat apa? Ada kelas online. Online apa? Online apa? Pukul 11 malam. Cikgu tak reti tidur. Munajat ke apa? Oh, tuan-tuan tolonglah masing-masing anak-anak kena pantau. Takut kita. Takut. Lagi pula kawan saya dulu, dia buat tangkapan malam tahun baru ke Valentine ke apa macam tu lah. Di hotel-hotel bajet. Dia masuk satu hotel, dapat laporan lah. Tak ada laporan kesaman nanti. Sebab ada ni lah budak-budak motor ni apa, pecah pintu bilik tu. Tengok budak lelaki tu dalam bilik dengan seluar pendek atas katil. Budak perempuan tu lari pergi toilet. Penguatkuasa ni tanya, ni dah kahwin belum ni? Dah kahwin? Soalan, kau dah kahwin takkanlah boleh pecah pintu bilik. Tapi tanya tu bagi nak ni je, nak gertak lah. Budak lelaki tu jawab, belum kahwin tapi insya-Allah. Berani lah jawab. Belum kahwin tapi insya-Allah, dengan seluar pendek steady. Aduh kau ni. Pakai baju. Balai. Yang perempuan tu pakai baju. Tuan-tuan tahu budak lelaki tu pakai baju, dia pakai baju apa? Dia pakai jubah. Dia pergi ambil jubah putih, dia sarung. Bukan jubah, serban lagi. Kawan saya ni, ni planet mana datang ni? Budak perempuan tu dengan jubah hitam, tudung labuh, bukan tudung siakap bawal jenahak tu, bukan, memang tudung bulat, tudung labuh. Tuan-tuan tahu budak-budak ni datang daripada mana? Dia budak tahfiz. Dia sekolah tahfiz. Rupa dia orang ni bukan tahfiz petang tadi baru daftar sekolah ke apa. Ini dah berjuzuk dalam kepala ni. Quran di dada dah. Kawan saya nampak, ya Allah ada pula. Kalau geng budak-budak motor ni, left ustaz, tu biasa dah. Dia spesies lagu tu memang dalam senarai. Ini, apa benda ni budak-budak ni? Rupa dia orang dah lama berwhatsapp, bervideo call. Geram, tak tahan dah. Nak dalam sekolah tak boleh jumpa. Tu saya ingat lah, guru saya ajar. Kita ni ilmu bila makin tinggi, setan ni yang datang tu pangkat lagi besar. Budak-budak tu ngapal Quran. Setan dia, setiap orang ni ada setan dia. Penceramah ada setan dia, orang masjid pun ada, tu imam ada setan dia, semua ada masing-masing. Ada setan belakang, cuma pangkat lah. N17, 44, 52 jusa. Dia ikut tahap lah. Oh malam ni dapat ilmu baru, ilmu lagi upgrade, lagi setan datang lagi besar punya pangkat. Dahsyat tu. Quran dalam dada, la ilaha illallah. Takkanlah masa nampak perempuan tu auzubillahi minasyaitonir rajim, takkan tak terlintas tak. Dia lagi kuat datang. Kawan saya pula, dia pula pakai t-shirt pula tak nampak macam ustaz lah, seluar jeans semua. Dia tangkap orang pakai jubah. Masa turun hotel tu orang confuse, ni siapa tangkap? Macam terbalik. Ya Allah. Sebab itu saya selalu berpesan di mana-mana, anak-anak kita masuk sekolah agama bagus, belajar di institusi agama bagus.
Tetapi itu bukan jaminan dia akan terselamat daripada fitnah akhir zaman. Kita ikhtiar. Hujung sudahnya ketentuan Allah juga dan kekuatan iman anak kita itu. Sebab itu malam ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan semua, apakah benteng iman seseorang dikala dunia yang sangat mencabar, anak-anak yang dijauh dari pemerhatian mak bapak di asrama di luar negara. Apakah benteng iman untuk anak-anak kita? Semuanya akan kita rungkaikan selepas ini untuk kita berikan laluan pada azan isyak. Dan jangan ke mana-mana. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Allahumma rabb hazihi da'wati tamah was salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'asu maqama mahmud allazi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung tajuk kita malam ini, kebimbangan umat akhir zaman. Saya mohon izin pihak masjid untuk saya menyambung sikit sahaja lagi bicara saya pada malam ini. Moga-moga mencapai matlamat dan juga mencapai kepahaman bersama insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam banyak-banyak situasi suasana akhir zaman yang telah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyaklah kalau nak dihuraikan, tetapi sekurang-kurangnya sebagai benteng keimanan kita dalam suasana di akhir zaman yang tak terbendung oleh kita lah. Sebab perkara ini pun disebut oleh para ulama sendiri, dalam hadis pun Nabi ada sebut. Nabi mengumpamakan aku ini adalah umpama seperti seorang yang menghalang, seseorang yang cuba nak halang binatang-binatang kecil, serangga kecil yang terbang pergi ke api. Kan? Ada binatang-binatang kecil, kalau ni apa hujan ke apa kan ke katu, apa kan suruh pergi ke lampu. Binatang-binatang kecil tu semua nak pergi ke api. Jadi aku ini, kata Nabi, umpama orang yang nak halang binatang tu, janganlah pergi. Memanglah nampak cantik, terang benderang cahayanya. Engkau kalau pergi, engkau tak kembali dah, mati nanti, hancur. Jadi aku ni cuba nak halang lah, nak halang. Tapi itulah manusia akhir zaman. Halang ke atas, dia mari ke bawah. Halang ke bawah, dia mari ke atas. Nak juga ke kehancuran tu. Pesan dah yang itu haram. Ya Allah, kacau bini orang, suami orang, benda-benda macam tu meruntuh, meroboh keluar rumah tangga keluarga. Nak juga ke arah itu. Penyendul, tak tahulah apa istilah hamba. Nak juga, kenapa? Orang kata apa? Tahulah, dulu ada kempen tentang minuman haram ni, arak ke apa ni, saya tak faham lah. Kalau cerita rakan-rakan kita non-Muslim tu cerita lain lah. Ni orang Islam sendiri pun ada, ya Allah. Tuan-tuan tahu tak? Dalam dunia ni minuman yang haram ada berapa? Yang haram dalam dunia ni minuman ada berapa? Ada berapa? Ada? Menung je. Banyak Ustaz. Ustaz suruh tanya, nak suruh sebut semua ke apa? Dia minuman haram ni ada 3. Pertama, yang memabukkan. Kita tahulah memabukkan. Asal mabuk haram. Yang keduanya, racun. Walaupun dia minuman, tapi kalau dia racun, tak boleh. Air bateri, walaupun tuan-tuan bubuh laici, tak boleh minum. Haram lah. Yang ketiga, air apa? Air apa? Air najis. Air longkang tu, walaupun tuan-tuan letak cincau, haram minum. Letak straw apa tu? Kan? Ada ulama tambah lagi satu. Air yang haram, air apa? Air curi. Ini masjid bagi untuk saya tu. Ni saya punya. Contoh, semua dah risau Allah baru nak ambil berkat, dia kata janganlah. Air curi. Walaupun cok halal jakim,
Tapi kalau diperoleh dengan cara curi, haram. Dalam dunia ni 4 je air yang haram. Halal? Yang halal. Punyalah banyak tuan-tuan, kalau pergi mamak ke apa. Ya Allah, tebal buku. Ujung ke ujung. Budak tunggu ambil order. Bila pakcik nak order? Scan je lah ambil. Tak larat, tak kuasa nak menunggu. Teh saja berapa jenis. Teh tarik, teh obeng, teh sarbat, teh sur, semua ada. Jus, berapa jenis jus? Ya Allah, kenapa lah punya banyak yang halal, yang haram juga yang kau nak? Kenapa? Dah sekarang ni ada pula sibuk nak pegang anjing pula lah ni. Banyak binatang halal kan? Tak tahu lah kenapa. Dulu ada penyakit anjing gila tau. Yang kita takut sekarang ni, gila anjing. Dah, tu je lah tuan-tuan. Banyak tak faham ni, tak apa. Jadi, apakah benteng? Aduh, ya Allah. Pening tuan-tuan. Patutlah dia buat muka penceramah dekat banner tu kerut sangat. Ya Allah, apakah benteng keimanan kita tuan-tuan untuk setidak-tidaknya kalau tak dapat nak mengatasi semua isu ini, sekurang-kurang dia jadilah benteng lah juga. Kalau kata musim Covid kan pakai mask kan? Kan ada orang kata apa? Pakai mask, tak pakai mask mati sama. Janganlah gitu. Ikhtiar, kurang-kurang adalah benteng. Benteng. Kau nak pakai 6 lapis pun terpulang lah. Ada orang macam tu. Saya pakai mask masa tu. Alah, ustaz pun tak yakin dengan Allah. Harap ke makhluk juga. Aduh, payah. Kami jadi ustaz-ustaz ni payah tuan. Nak berhadap dengan orang macam tu. Bukan tak ada dalil, tapi macam tu lah. Apakah benteng dia tuan-tuan? Daripada tadi duk sebut, tak sebut lagi. Ni nak sebut ni. Bentengnya adalah memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Manusia ni tuan-tuan telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwah al-ula. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pesanan para nabi-nabi terdahulu daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa, termasuk Nabi kita, iaitu mengulang-ulang benda yang sama. Pesanan dia adalah pesanan berkait dengan apa? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau sudah tidak lagi malu, maka berbuatlah apa yang kau nak buat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nampak? Nabi-nabi dulu pun dah berpesan tentang isu malu. Apa maksud Nabi yang kata, kalau engkau dah tak ada malu, buatlah apa nak buat. Bukan Nabi suruh buat. Nabi nak bagi gambaran, seseorang kalau rasa malu dah tak ada, berapa banyak benda jahat dia akan buat. Malu tak ada. Orang kalau ada malu, rasuah tak akan ambil. Didakwa, dihadapkan, itu cerita lain. Belum buat, baru terlintas pun tak gamak nak buat. Malu. Orang kalau ada malu, tak tergamak nak maki hamun, mengutuk orang. Pasal dia tahu dia pun tak setara mana nak mengatur orang. Siapa tak kisahlah, imam ke IJK ke, mana-mana orang pula. Malu. Orang kalau ada malu tuan-tuan, tak tergamak nak ambil hak orang. Orang malu ni menyelamatkan banyak keadaan. Perempuan kalau ada rasa malu, tak ada nak mengilai, menggelak tu, tak tentu arah dalam TikTok bergedi. Tahulah meniaga barang pun, jangan sampai tak ada maruah. Tepuk-tepuk punggung jadi apa? Malu tak ada. Malu. Bini orang tu. Suami dia pun kalau ada malu akan tegur bini macam tu. Apa jadi macam ni? Nak bersilat di pekarangan masjid pun agak-agak. Banyak tuan-tuan. Malu ni menyelamatkan banyak keadaan. Tapi barangkali akhir zaman sifat malu tu makin dah terhakis. Tuan-tuan tahu tak, orang tua-tua dulu kalau mengandung malu. Malu apa? Bukan salah pun kalau dah mengandung, rezeki Allah lah. Baju dia pakai setebalnya.
Longgar, besar baju dia pakai. Segan, nampak perut, nampak bulat. Sekarang mana ada? Ketat lagi ada, membulat pula tu. Selfie siap. Dah 6 bulan ya. Mohon doakan. Gambar perut. Suami dia sebelah. Sama juga tinggi perut. Agak-agak siapa beranak lagi dulu ya. Kau boleh buat lawak. Aduh hai. Semua benda nak tunjuk orang. Perut macam tu pun nak tunjuk. Malu malu. Tuan-tuan, maaf tuan-tuan. Hari ni ramai sangat marah mengamuk dengan Zionis Israel ni. Tuan-tuan tahu tak, perangai tak malu ni, puak-puak tu dah buat lama dah. Perangai apa? Perangai tak tahu malu. Dia orang dah buat dah lama. Cuma kita yang lalai. Dia orang dah lama buat, cuma kita yang lalai. Macam itulah. Tuan-tuan tahu tak? Dulu zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita. Nabi bercerita, riwayat daripada Abu Hurairah, kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan. Orang-orang Bani Israel dulu ni, termasuk zaman Nabi Musa, dia orang ni dulu mandi telanjang. Bukan koboi dalam toilet sendiri-sendiri seorang-seorang, dah. Ramai-ramai. Jamaah. Tuan-tuan pernah masuk sauna? Tak payah poyo lah tuan-tuan. Nak angguk tak angguk. Lem muka. Kan aku angguk kan tu pula. Macam sauna pusat sauna untuk kesihatan lah kan. Yang elok, yang patuh syariah ni. Malaysia ni banyak. Tapi kita ni jenis sauna pakai towel. Pakai towel kan. Duduk ramai-ramai lelaki duduk congok tu. Luar negara mana ada towel? Ustaz, dia orang ni tak malu ke Ustaz? Mana nak malunya? Bagi dia, kita serupa. Sama, kan? Spek sama, spek JKR sama. Kan? Faham tak? Kan? Twin, double twin ke apa, tak tahulah. Kan? Ya, kita sama lah. Dia macam tengok benda tu, macam tengok siku, tengok jari. Itu lah. Dah benda tu dah jadi biasa. Yang terkejut nak tengok ni pasal tak pernah nampak. Dia orang dah biasa. Baik itu kalau di luar negara, siap ada pantai yang diharamkan, mamnu', haram untuk berpakaian. Tak boleh, kena tanggal semua. Tua muda sama lah. Bayanglah tua buruk benar nampak. Masuk. Di Malaysia ni saya tak pasti, tapi ada orang kata ada. Dah tak payah carilah tuan-tuan, social location pula teruk. No, orang masjid tanya social location. Luar negara banyak, luar negara memang banyak. Tapi perangai-perangai tak tahu malu ni telah pun dipelopori oleh puak-puak ni dulu, Bani Israel ni dulu. Sampai tahap dalam ramai-ramai duk mandi telanjang tu yang tak join Nabi Musa. Sampai dia orang tuduh Nabi Musa tu ada penyakit kelamin. Musa tu kalau sihat sangat dia punya tu dia tak mandi yang kita. Dia punya tu ada penyakit tu. Bayanglah tuan-tuan, pendakwah zaman dulu. Dalam seluar pun dia orang bincang dalam grup. Sekarang kalau ustaz penceramah sampai lambat sembang dalam grup tu benda biasa. Dalam seluar tu dia orang bincang dalam grup. Ya Allah, teruklah siapalah admin tu. Sampai tahulah kan kisah di hujung, tahu kan? Lain kali Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan Allah, maka Allah Ta'ala ketika itu Nabi Musa tengah mandi, batu yang tempat Nabi Musa sangkutkan pakaian semua tu, bawa lari baju Nabi Musa. Nabi Musa kejar sambil tutup ni lah dengan kain lah, tutup. Tapi berlari lintas kawasan puak-puak yang tengah marilah bergoyang, betul lah. Tak tahu lagu apa kan, ramai-ramai duduk tu. Lalu tu terselak sikit, nampak Nabi Musa punya. Dalam ramai-ramai dia orang tu nampak. Sampai dia orang kata apa? Sampai dia orang kata, ada setengahnya mengatakan bahawa selama ini wallahi ma bi Musa min ba'sin, demi Allah Musa tak seperti yang kita dakwa selama ini. Dia punya tu sihat walafiat, elok pun. Dalam setengah riwayat lain kata
Demi Allah, Musa punya lagi handsome dari kita punya. Sampai macam tu lah dia orang bincang, tak malu. Jadi marilah kita ambil iktibar tuan-tuan. Nak jadi manusia yang insya-Allah iman kita dibentengi dengan malu. Malu bukan sekadar sifat makhluk. Tidak keterlaluan kita sebut, Allah juga bersifat malu. Allah pun ada malu. Bagaimanakah malunya Allah Subhanahu wa taala itu? Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya wa satra fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha malu dan maha menutupi. Allah cinta kepada sifat malu dan tertutup. Atau dalam hadis atau dalam riwayat yang lain Nabi sebut, Allah malu kepada hamba-hambanya yang menadah tangan doa, lalu Allah tidak perkenankan. Allah malu. Allah malu terhadap orang yang menadah tangan dan tak dimakbulkan. Allah malu. Artinya tadah tangan itu pun Allah akan makbulkan. Sebab itu kata ulama, antara orang yang berdoa, antara yang tadah dengan tak tadah, yang menadah itu lebih cepat makbul berbanding yang tak tadah. Nabi sebut yang menadah tu Allah malu. Hamba aku minta takkan tak bagi kot, bagus dia ni. Bagi. Ataupun dalam hadis yang saya sebutkan tadi ini, Allah malu dan Allah cinta kepada sifat malu dan tertutup. Kalau ada di kalangan kalian mandi, maka tutuplah dirinya. Dia sebab Allah Ta'ala dan Nabi ajar supaya walaupun sendirian nak kena tutup. Bukannya apa? Walaupun dalam bilik hotel tu kita seorang, tak payah dah membulat sangat dalam bilik tu. Sebab kita ni yang kita tak nampak makhluk yang sedia-sedia ni ya. Cleaner tak ada, orang hotel tak ada, memang dalam bilik tu seorang. Tapi makhluk yang tak nampak ni yang kita bimbang ni. Jin lah. Nyamuk buat apa? Dia kata nyamuk pun tak. Nyamuk buat apa? Malu nyamuk. Nyamuk buat apa? Dia tak heran. Jin lah masalah ni. Jin ni tuan-tuan, dia, sebab tu Nabi ajar, kalau masuk tandas, sebelum membuka pakaian, ada baca. Jangan main buka macam tu. Sebab kadang-kadang tak dinafikan, banyak insiden berlaku dalam tandas. Wallahu a'lam lah, gara-gara angkara jin ke apa, kita pun tak tahu. Tapi tuan-tuan banyak kan dengar, jatuh bilik air lagi banyak daripada jatuh helikopter. Tak? Masuk hospital kan kita tanya pasal apa? Oh, tadi jatuh bilik air. Semua jatuh bilik air. Tuan-tuan perasan tak? Jatuh bilik air ni banyak sangat berlaku. Padahal dunia ni punyalah luas, bilik air kau nak jatuh. Kan banyak kan? Tak apa nak angguk nampak. Nak tanya orang hospital baru angguk. Banyak jatuh bilik air banyak. Kita orang Islam dia ajar. Lepas tu Nabi SAW, Nabi kalau masuk toilet, kata sahabat, Nabi punya doa panjang. Kalau masuk toilet, panjang doa Nabi. Punya ancaman di toilet tu macam-macam boleh jadi. Tapi tak panjang tu hal lain lah, cerita pasal adab masuk toilet semua tu. Tapi membuka pakaian tu, daripada diintai oleh makhluk-makhluk jin ni, apa bacaan dia? Nak tulis-tulis saya share. Nabi SAW, Nabi sebut dalam satu hadis, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam iza dakhala ahaduhum al-khala. Nabi kata, engkau kalau masuk toilet lah, membuka pakaian, maka ayat ini akan menjadi pembuta kepada makhluk-makhluk jin itu. Apakah ayatnya? Yang tulis-tulis lah, yang nak ikut saya baca ikut lah. Ikut Bismillah. Itu je. Bismillah je lah tuan-tuan. Loh itu je Ustaz. Itu je lah. Dah Nabi kita Bismillah, takkan saya nak mandai-mandai pula. Senang kan? Senang kan? Bismillah. Seluar Bismillah. Dengan membaca Bismillah,
dia akan menjadi pembuta kepada mata-mata jin. Jin ni ada jin jantan, jin betina. Dia mengintai, tuan-tuan jantan. Yang nak mengintai tu betina. Abang Haji handsome-nya. Bismillah. Aduh, Kasim selamat ya Allah. Buta terus. Cocok mata pula. Bismillah punya pasal. Zap, kena cocok mata. Tapi biasanya yang takut dalam bab ni orang perempuan lah. Sebab jin jantan yang menengok dia. Bagi tuan-tuan ni terpulanglah nak baca ke tak. Pasal saya ingat jin tu pun menyesal tengok badan tuan-tuan ni. Bulu ketiak macam penyapu. Aduh, menyesal pula. Tak baca, tak apa aku. Pergi baca, pilih ambil pahala sunnah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Yang dirahmati Allah sekalian. Itu Allah Ta'ala. Ya Allah, Allah Ta'ala sendiri maha kuasa segala maha. Pun ada malu. Yang tak ada apa ni Allah. Kalau tak ada malu. Turun sikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga pemalu. Nabi kita sangat pemalu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya min al-'idhra fi khidriha. Kata sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni punyalah pemalunya Nabi itu mengalahkan anak dara pingitan. Dia kalau bahasa-bahasa ni sedap kita dengar. Pemalunya Nabi itu mengalahkan anak dara pingitan atau gadis pingitan. Apa makna anak dara gadis pingitan? Pingitan ni kan istilah orang dulu-dulu. Kalau anak dara tu nak menikah, biasanya dia akan duduk di rumah, tak keluar tak ke mana, duduk di rumah dengan pakai rempah apa di badan tu semua, tak jumpa dengan bakal tu. Supaya nanti bila jumpa tu ada rindu sama dendam. Ini malam, esok kenuri malam boleh bincang dengan catering mak andam semua. Tak ada manis ha. Pergi bincang pula naik kereta sekali. Orang dulu dia jaga. Pingitan. Dia duduk kepung dalam rumah. Tak bagi pergi mana-mana. Tempah kat kahwin pun sekali. Macam mana? Dia ada malu. Nabi lebih daripada anak dara pingit. Allahu Akbar, tak dibayanglah pemalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cakap tak berani. Cakap pun cakap yang perlu-perlu sahaja. Alangkah mulianya umat Muhammad kalau semuanya ada perisai malu dalam diri. Pengantin hari ini mana nak ada malu dah tuan-tuan. Cameraman tu dia boleh arah. Yang arah tu bukan pengantin lelaki, perempuan. Bayar mahal. Tegak. Melintang sikit. Tuan-tuan tahu tak, nenek-nenek kita dulu, mak-mak kita dulu, cuba tengok gambar pengantin dia orang dulu. Semua monyok. Macam kahwin kena paksa. Betul tak? Tak tengok kamera lah. Banyak tak tengok kamera. Gambar kuning-kuning tu kan. Mana tengok kamera, mana tak tengok. Taklah ada setengah zaman tu tak bertudung lagi kan, dengan bercabang. Pengantin sekarang steady yo. Tambah dulu pula akad nikah perempuan dalam bilik dulu kan, tengok video-video lama dulu perempuan dalam bilik akad nikah. Sekarang kat luar dah. Tu takut satu hari nanti duduk sebelah tu imam cepat imam lambat banyak tanya lepas tu ni. Ya Allah. Lepas tu pula malu dah tak ada, akad nikah dalam masjid, baguslah nak ambil barakah masjid. Adab dalam masjid tak jaga. Kawan saya ramai imam-imam duk cerita. Dia kata kadang tu ada pengantin tu, tak tahulah dia orang ni semayang apa, tu masjid ke apa. Rasa baru tadi bersalam batal dah semayang, lepas tu semayang. Pengantin lelaki tu yang best tu. Dia kata, ustaz, dalam masjid ni, ustaz, kiblat mana? Awal tu nampak soleh dah. Kiblat mana? Kau ingat ni hotel nak kena cari arrow anak panah. Payah. Kawan je kata geram budak-budak ni. Malu lah. Tak apalah, kita berbaik sangka masjid tu cantik sangat sampai mihrab mana satu tak nampak, tak apalah. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah pemalu. Apa lagi tuan-tuan? Sebab itu kita diajar dalam hidup malu mesti ada. Cuma orang tua-tua berpesan,
Malu ini dia mesti bertempat pula. Malu kena bertempat. Kata orang tua-tua, takut biar bersebab, malu biar bertempat. Tu kena ingat. Kau malu semua benda. Suruh jadi imam malu, suruh pegang jawatan kuasa malu, suruh cakap malu. Tak boleh lah macam tu. Tambahan pula, kita sama sekali jangan malu khusus dalam bab apa? Dalam bab menuntut ilmu. Kata para alim ulama, la yanalul ilma mustahyi wal mustakbir. Ilmu susah nak diperoleh pada dua orang. Maknanya dua orang ini ilmu payah nak dapat. Siapa? Pertama mustakbir. Apa mustakbir? Orang sombong. Jenis mari duduk menengok kita usap janggut. Dia kalau usap janggut, betul ada janggut tak apa. Ni janggut tak ada tapi usap tu kita takut tu. Dia tengok kita kecil atas bawah. Seram kita tengok gaya nak ni. Lepas tu bila buka soalan, Ustaz nak tanya sikit. Silakan. Ustaz, apa hukum kalau seorang tu dia beram, kita pun okey, bagus soalan. Kita pun jawab. Selesai kita jawab, tahu dia kata apa? Betul. Cuma kena tambah sikit dah tadi tu. Ada dalil tak berapa kemas. Wah, dia mau tunjuk. Saya pernah kena tuan-tuan, daripada orang semua. Tapi kita pun faham lah, manusia ni macam-macam. Tapi kata ulama, orang kalau datang dengan perasaan sombong, dia balik tak akan dapat ilmu. Dia takkan dapat ilmu. Kedua, ulama kata orang tak akan dapat ilmu. Siapa? Mustahyi. Orang yang sangat pemalu. Jenis kalau masuk majlis ilmu, sibuk mempersila ke orang. Sila. Afdal. Sibuk mempersila orang ke depan. Dia nak belakang. Tapi tuan-tuan yang belakang tu saya faham lambat datang, tak apa. Balik kerja lewat, tak apa. Bukan tak nak ke depan. Saya tahu ramai nak ke depan. Tak faham, tak apalah. Jadi sebab itu dia orang kalau malu ilmu payah dapat. Sebab itu kalau tengok di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun ada setengah-setengah soalan-soalan yang kita kalau dengar, tergamak ke nak tanya soalan macam tu. Tak, sahabat Nabi ilmu tak ada malu, direct tanya. Apa contoh soalan? Pernah di zaman Nabi SAW dulu, ada orang tanya pada Nabi SAW. Riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, ada seorang tu dia tanya kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ada member, saya ada sahabat. Itu biasa. Dia nak tanya, tapi dia kata orang yang tanya. Ya Rasul, saya ada member, saya ada kawan. Kawan saya ni, dia dan isteri dia, hubungan suami isteri lah. Aktiviti co-curriculum, pendidikan jasmani. Faham tuan-tuan ni? Banyak budak bawah umur ni, orang balik tanya pula nanti. Jadi masa dia orang tengah bersama suami isteri itu, ketika nak menghabiskan pusingan balapan ke ustaz? Orang cakap pusingan itulah orang kahwin faham lah. Dan ketika itu suaminya itu mengeluarkan air maninya di luar. Itu dipanggil sebagai azal, mengeluarkan air mani itu di luar. Maka adakah dia perlu mandi? Mandi wajib lah. Dia kena mandi tak? Sahabat ni tanya Nabi tu. Patut soalan macam tu PM tepi lah. Berdepan. Segan kan benda-benda macam tu? Tak. Dalam ilmu jangan malu. Kalau tidak hidup dalam kejahilan nanti. Dia tanya direct. Maka Nabi SAW, Nabi tuan-tuan sebagai guru, mentor, murabbi, Nabi punya jawapan cukup hebat. Bagi kita barangkali mungkin Nabi akan apa soalan? Tanya belakang-belakang, depan ramai orang ni. Masa tu Aisyah sebelah. Aisyah kat sebelah. Dia sedap benda-benda ni memang man to man. Ni sebab ada Aisyah buat kopi jap. Soalan ni belakang ni hal lelaki ni. Tak. Dengan Aisyah duduk di sebelah, sebab yang riwayat hadis ni Aisyah dengar. Kata Nabi SAW, inni la fa'alu zalika ana wa hazihi summa taghtasilu. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya
aku dan wanita ini, aku dan Aisyah, aku dan perempuan ini pun buat benda yang sama. Dan kami mandi. Dan kami mandi. Jadi terjawab tak? Terjawab. Nabi jawab clearly, begitu jelas, terang bersuluh. Tak ada nak lindung-lindung. Yang tanya pun secara tak ada malu tu tepi dulu. Nabi jawab pun tak ada malu dah. Sebab ni ilmu. Kalau tidak bahaya tuan-tuan masyarakat kita. Tapi jangan pula hal-hal mentang-mentang kalau dah kata ilmu, oh maknanya ustaz, cerita dalam kelambu ni bolehlah kot nak bincang-bincang open. Selagi dia atas dasar ilmu, tak ada masalah. Jangan lain pada itu. Macam sekarang ni saya pun tak tahulah apa pahaman pula sekarang ni. Duk mempromosikan alat apa ni, kuat-kuat nak kuat apa ni, benda-benda nak menguat batin apa pula ni. Dalam YouTube pun ada, Facebook lalu pula tu. Oh abang dah tak kuat kenapa abang tak guna minyak ini? Oh minyak ni bagus. Mana ustaz tahu? Dia lalu bro. Bro pula tuan-tuan. Dia lalu. Geram lah. Kita nak dengar ceramah Ustaz Abu Somad ke Ustaz. Tak tahu. Kalau setakat lalu iklan, tuan-tuan marilah menyumbang pembinaan masjid. Okey lagi ini benda-benda macam tu lalu. Yang cakap tu, dulu saya ingat, yang cakap tu muka blur, tutup mata. Tak ada sekarang, depan-depan lah. Laki pun ada. Abang-abang luar sana, tak payah mengaku hero lah. Kalau setakat 5-6 minit. Astaghfirullah, cakap, ya Allah. Dah, ni saya sajalah sebut tuan-tuan. Benda ini Nabi dah sebut. Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Nabi kata, seburuk-buruk manusia di sisi Allah di hari kiamat siapa? Ar-rajulu yufdi ilal mar'ati. Seorang laki-laki yang bersama dengan isteri dia, hubungan suami isteri, lalu dia pergi cerita kat orang. Malam tadi berapa round, malam tadi syok tak syok, puas tak puas. Dia pergi cerita ke orang. Nabi sebut itulah manusia paling buruk di sisi Allah di hari kiamat nanti. Dah lah tuan-tuan, tak payahlah menjadikan ini sebagai topik hangat untuk memeriahkan perbincangan dengan member-member. Jangan, berhenti. Oh setakat cerita ada perancangan nak tambah 1, 2 tu cerita lain. Cerita atas katil tu semua jangan duk bincang tuan-tuan. Lainlah kalau ada orang tu perempuan dia mari nak rujuk pada pakar rujuk, hal berkait benda yang sama tapi atas dasar ilmu. Macam setengah perempuan dia nak tuntut fasah sebab suami dia dah suami dia dah power tu tak berapa ada. Itu boleh dia nak mengadu. Takkan dia nak ustaz saya nak, tapi kan nanti cerita benda ni kan jadi hina sisi Tuhan pula. Dah itu tak apa. Nak beritahu suami dia dah tak ada power dah. Faham tak? Tak ada power. Al-mautul fucuku. Faham tak tuan-tuan? Atau al-fucukul arwah. Itulah. Ke tak faham juga? Macam tu lah. Macam tu tak apa. Itu sebab dia nakkan hak dia. Jadi dan dia pun mengadu pada pihak yang autoriti. Itu tak termasuk dalam hal ni. Jadi dan jangan pula malu, tidak hampir sudah hidup dalam sengsara nanti. Itu adalah perbincangan dia. Wallahu alam, cukuplah tuan-tuan cakap ni sembang-sembang kita. Saya pun tak tahulah apa yang tuan-tuan faham, tapi harapnya tuan-tuan dapatlah sesuatu untuk kita menjadi sebagai benteng di akhir zaman yang terlalu mencabar ini. Lagi-lagi pula generasi anak-anak kita ini yang tanpa ilmu, tanpa iman dan nasihat yang tak pernah putus dari mak bapak, kita bimbang apakah akan jadi masa depan mereka nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami,
Ampunkanlah dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah seluruh ahli jemaah dan jawatan kuasa Masjid Taman Putra Perdana ini ya Allah. Jadikanlah mereka di kalangan yang suka mengimarahkan masjid-Mu ini ya Allah. Jadikanlah mereka di kalangan mereka yang senantiasa mengimarahkan rumah-Mu ini dengan program-program ibadah yang membangun iman dan jiwa mereka ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami umur yang panjang agar kami dapat menikmati keindahan Ramadan al-Mubarak yang kami rindui ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.